Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Hari ini kita akan mula topik baru, topik yang ke-7, Measures of Dispersion for Group Data. Tahun lepas tingkatan 4 awak dah belajar topik ini tapi bagi ungroup data. Ungroup data sebenarnya ini topik nama dia statistik. So kalau tahun lepas awak belajar berkenaan dengan data tak terkumpul, ungroup data, iaitu berkenaan awak belajar apa, mean, median, macam tu. Dan ada dua benda yang awak belajar tingkatan 4 yang baru bagi saya juga. Nanti kita tengok. Soal untuk topik kali ini adalah sambungan daripada yang tahun lepas. Tahun lepas kalau tak silap saya, Cikgu Hasriza yang ajar awak semua topik ni. Tahun lepas Cikgu Hasriza yang take over. So tak apa. Topik 7, Measures of Dispersion for Group Data. Apa yang awak akan belajar dalam topik ini adalah dispersion dan juga measures of dispersion. Ada ukurannya. Dua benda saja awak belajar. Kalau dispersion ni kita lebih kepada graf, kita tengok taburan data tu. Macam awak belajar geografi sebelum ni, ada penempatan berselera, ada penempatan berpusat. Macam tu samalah. Samalah untuk data-data yang kita kumpulkan, mesti kita analisa. So analisa tu boleh pelbagai cara. So untuk kali ni tingkatan 5 ni, analisa tu dibuat menggunakan graf. Ada 3 jenis graf yang awak akan belajar. Kemudian yang kedua, measures of dispersion. Ukuran-ukuran yang kita guna pakai terutama melibatkan data-data terkumpul, group data. Why study this chapter? The statistical analysis such as measure of dispersion is widely applied in various fields, including medicine, agriculture, finance, social science, and many more. The career fields that apply statistical analysis include biometrics, actual science, and financial analysis that use big data to obtain statistical values and hence represent the data in statistical graphs. Mungkin awak perasan kita patutnya tahun lepas negara kita ada buat bancian. Biasanya bancian ni dibuat, saya tak silap 5 tahun sekali untuk tahu macam-macam benda. Untuk tahu macam-macam benda tu boleh dikategorikan bawah statistik lah. Sebab kita ambil data, kemudian kita analyse, macam-macam benda dibuat daripada data tersebut. Memandangkan pandemik ni, data tu, bancian tu masih lagi full. Cuma ada juga yang telah dibuat secara online. Biasa mak ayah awak lah ni yang terlibat ni. Nanti awak dah bekerja nanti pun, awak ada rumah sendiri semua, pun akan kena juga nanti. Do you know? Inilah pengasasnya. William Playfair was a Scottish economist who used various common statistical graphs in his book, The Commercial and Political Atlas, published in 1786. Berkenaan COVID lah, ada dalam buku teks awak tu. The outbreak of the COVID-19 pandemic in early 2020 has forced Malaysia to adjust to a new normal. The swift and efficient action taken by the authorities in tackling the pandemic has helped Malaysia to control the increasing number of patients infected by the virus. Malaysia is successful in flattening the curve of the number of daily infected cases by issuing the movement control order. In your opinion, how will the shape of the graph be if MCO has not been implemented? Kalau MCO tak dilaksanakan tu, kadar kematian kita tinggi seperti mana yang berlaku pada negara-negara luar. Ini yang tahun lepas punya data. Tu yang gambar rajah graf tu saya ambil Disember 5, 2020 till February 5, 2021. So 7.1.1, construct
histogram and frequency polygon for a set of group data. Hari ini kita akan melihat sedikit, kita akan melihat histogram dan juga sedikit frequency polygon. Okey, sebab kalau ikut pengalaman yang lepas, kita berdasarkan pengalaman yang lepas, mandakan awak pun first batch. Okey, soalan ni biasa keluar di paper 2. Okey, yang mana awak akan diberi satu data, awak akan analyse data tersebut dan awak diminta untuk lukis graf. So dalam tingkatan 5 ni awak akan belajar 3 jenis graf, iaitu histogram, awak akan belajar frequency polygon, awak akan diajar OGIF. Yang mana salah satu daripada 3 graf ini akan keluar dalam SPM, akan keluar. Okey, itu ikut pengalaman yang lepas. So tahun ni pun saya rasa sama je. Okey, sama sahaja. So salah satulah histogram, frequency polygon ataupun OGIF akan keluar. Cuma bentuknya macam mana, wallahu alam lah. Okey. So in form 4, you have learned about the ways to interpret the dispersion of ungrouped data based on the stem and leaf plots and dot plots. Dua benda yang awak belajar, benda baru tahun lalu, benda cara nak interpret dispersion. Okey, bagi saya ni benda baru jugalah. Okey, stem and leaf plots and dot plots. Apa benda tu? Okey, kita recall sedikit. Okey, stem and leaf plot. Contoh dekat situ lah. Awak ada data 32, 51, 41, 18, 16, 14, 76, 54, 32, 57, 33. Itu datanya. Okey, jadi nombor yang pertama, digit yang pertama tu we put as stem. Okey, key 14 means 140 lah. Jadi stem dia contoh 32. Okey, so nombor 3 tu mewakili stem, nombor 2 mewakili leaf, daun dia, ranting dan daun. Okey, jadi stem dia 1. So tengoklah nombor yang bermula dengan 1, nombor apa? Nombor 18, nombor 16, nombor 14. So semua bermula dengan nombor 1, letaklah bawah 1. Kemudian daun dia, apa dia? Ambil yang belakang lah, digit yang kedua tu 8, 64. Tapi better susun dalam kedudukan menaik supaya mudah, jangan berterabur. Kalau berterabur, satu kerja lah pulanya nak tengok data tu kan. So kalau kita tengok situ, contoh nombor 3. Stem dia, leaf dia 2, 2, 3. So kita boleh nampak, oh nombor 32 ni ada 2 kali. Mudah dekat situ. Kalau awak tak susun betul-betul, contohlah 3, 2, 3, 1, 3, 4. Nak kena tengok betul-betul ada berapa bilangannya. Okey, itu stem and leaf plot. Cara kita nak buat. Samalah kiri kanan. Kalau sekiranya ada 2 data, boleh tambah yang data pertama contohnya dekat sini, data keduanya dekat sebelah sini. Buat macam ni, kiri dan kanan. So sebelah kiri ni pun leaf juga. Ni data pertama. Okey, contoh ada data yang kedua. So letaklah kat sebelah kiri ni, berpandukan stem masing-masing. Okey, itu sebagai revision kita. Yang kedua adalah dot plot. Okey, dot plot. Macam mana dot plot? Dot plot tu adalah number line. Okey, number line. Contoh diberi di situ number line dia setiap 5 unit lah. 50, 55, 60, 65, 70, 75. Kemudian ditandakan dot ataupun pangkah kecil. Contoh data yang ada situ kita boleh baca nombor data 75 ni ada satu sahaja. 75. Manakala yang sebelah dia tu mestilah 76 kan. Biarlah yang reasonable punya nombor lah. So ada 1, 2, 3. 76 ada 3 kali keluar data. Tu. Okay, itu adalah dot plot. Dot plot. So kat situ kita boleh tengoklah ketinggian data mana banyak kali berulang. Contoh yang ini yang paling tinggi inilah. So nombor berapa tu? 80, 81, 82. So nombor 82 4 kali keluar bagi data yang diambil. Okay. Itu 2 jenis, stem and leaf plot dan juga dot plot. Okay. We can observe the dispersion for a group data by constructing histogram and frequency polygon. Kita dah mula nak masuk histogram dan juga frequency polygon. Prior to that, sebelum itulah, you need to know the class interval, lower limit, upper limit, midpoint,
lower boundary, upper boundary, and cumulative frequency that can be obtained from a frequency table. Okay. Itu yang saya highlight lah untuk yang pertama sekali sebelum kita mula melukis graf. Okay, term-term. Plus interval apa, lower limit apa, upper limit apa, midpoint apa, lower boundary apa, upper boundary, and cumulative frequency. Nama lebih kurang sahaja tapi ada perbezaan setiap satu itu. Kita bagi tengok contoh. Oh, bukan contoh ni, cara nak mengiranya lah. Okey, nampak macam complicated kan, tapi mudah sahaja. Okey, kita tengok contoh lebih mudah. Okay, contoh, the data on the right shows the heights to the nearest centimeter of a group of Form 5 pupils. Determine the class interval for the data if the number of class required is 6. Sama seperti awak lah. Okay, sama seperti awak. Kita contohlah, murid-murid tingkatan 5 ada 315 orang. Okay, murid-murid tingkatan 5 SMK BG. Kita nak agihkan 315 orang ini kepada 10 kelas. Macam mana kita nak agihkan? Kalau peringkat sekolah tu berdasarkan result PT3 sebelum tu. Okay, jadi dalam kelas tu dia mesti mempunyai ciri-ciri yang lebih kurang sama. Okay, jadi sekarang ni yang pertama kita nak cari kelas interval. Apa yang kelas interval ni? Berapa kumpulan lah. Okey, macam contoh bilangan kelas yang nak adalah 6. Jadi setiap kelas tu daripada nombor berapa ke nombor berapa, macam tu. Jadi macam mana kita nak tentukan kelas interval bagi data yang dia beri? Awak cari dulu minimum number dan maximum number bagi data tersebut. Nombor paling besar, nombor paling kecil. Okey, kita tengok dekat situ, saya nampak sini 145. Ada lagi lebih kecil daripada 145? Tak ada. So 145 adalah yang paling kecil. Okay, yang paling besar, so saya tengok 166 dekat sini. Okey, ada 168. Oh bukan, 173 paling besar. 173, 173, 173. Okey, senang. Okey, 145, 173. Macam tu. Jadi kita tengoklah perbezaan antara kedua nombor tu, yang terbesar dengan yang kecil. So kita dapati kalau 173 tolak 145, ini 8, ini 6, 28. Lebih kurang perbezaan antara nombor terbesar dengan nombor terkecil. Jadi 28 ni kita nak bahagikan kepada 6 kumpulan. So 28 ni kita bahagi kepada 6. So didapati akan dapat 4. So 24, 40, 4. Okay, jadi 6, 36. Berulang-ulang macam itulah. Okey, jadi kita tak gunakan point-point macam ni. Okey, kita just nak tahu roughly untuk bahagikan 28 kepada 6 kumpulan, roughly akan dapat 4.6. So kita ambil, kita round off. Jangan round off yang terkecil, 4 tak boleh. Atau 4.5 pun tak boleh sebab kita tak nak perpuluhan. Okay, sebab apa tak nak perpuluhan? Sebab dalam ni tak ada perpuluhan. Okay, so kita roughly setiap kumpulan mesti ada 5 nombor. Okay, setiap kumpulan ada 5 nombor. Okay, jadi kita mulakan dengan 145. Okay, nak 5 nombor. Jadi 145, 149. Macam mana nak dapatkan 5 nombor tu? Kiralah dengan jari. 145, 146, 147, 148, 149. Cukup 5. Macam kira je macam manual. Lepas tu diikuti dengan 150. Pun sama cara manual juga. 150, 151, 152, 153, 154. Kita nak tengok pattern. So kat sini kita dah nampak dah pattern. Kita terus buat lah. 155, 159, 160, 164, 165, 169. Dah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Satu lagi lah. 170, 174. Selesai. Okay, walaupun maksimum dia 173, tapi kita punya kelas interval janganlah berhenti sampai 173. Kita ikut selang kelas interval ni mesti sama setiap kelas. Tak boleh
ada beza-beza. Okey, kelas interval. Mudah saja kira dengan jari. Kelas interval, inilah. Okey, ini kita panggil kelas interval. Kemudian ada satu lagi size kelas. Okey, macam mana nak kira size kelas? Okey, kira saja dengan nanti kita belajar lagi. Okey, size kelas. Okey, settle yang A. Dah dapat dah. Itulah. Okey, kemudian construct a frequency table based on the following in A. Hence, complete the frequency table with the lower limit, upper limit, midpoint, lower boundary and upper boundary. Okay, dalam SPM, awak akan diberi data macam ni. Awak akan diberi data macam ni. Daripada data macam tu, awak akan disusun ke dalam satu jadual. Jadual tu pun dia bagi pada awak, senang sahaja. Awak masukkan sahaja mengikut kelas interval yang diberi. Okey, masukkan sahaja kelas interval yang diberi. Macam contoh, yang itulah. Okey, contoh nilai-nilai tu tak adalah, nilai-nilai tu awak kena buat nanti. Okey, so jadual yang diberi ada height, frekuensi pun tak ada, frekuensi kosong. Semua ni aku. Okey, ni tak ada, ni tak ada, tak ada. Okey, so macam mana nak buat? Okey, so kita yang diberi height dan ada kelas dia tu. Okey, kelas interval dia bagi. So contoh 153. Pangkah 1/153 masukkan ke dalam kumpulan dia. Kita buat kaedah gundalan. Ingat lagi kaedah gundalan. Bahasa Melayu ni gundalan, bahasa Inggeris saya lupa apa nama dia tu. Yang 1, 2, 3, 4 ikat. 1, 2, 3, 4 ikat. Macam tu. Okay, ini kaedah gundalan bahasa Melayu. Awak belajar semasa sekolah rendah dulu. Okay. Ada juga kaedahnya di kalangan awak, contoh 145, 149. Awak pun mulalah mencari 145/1 dan itu boleh juga, tak ada masalah. Cuma risiko untuk berlakunya kesilapan tinggi. Adalah lebih baik awak tanda. Macam contoh 158, masukkan mana 158 kumpulan dia. Tak macam tu. 145, mana kumpulan dia sini. 166, memanglah leceh. Memanglah leceh. Tapi ini adalah kaedah yang selamat berbanding dengan awak tengok setiap kumpulan tu 145, 149, awak mula mencari nombor-nombor yang berada di antara 145 hingga 149. Okay, akan berlakunya kesilapan kecuaian di situ. So, kalau boleh elakkan. Okey, settle yang tu. So, bila awak dah buat kaedah gundalan, okey, awak kena letaklah nombor yang betul. Macam contoh yang asal saya dah ambil kan, ni 2, contoh ni 3. Okey, kaedah gundalan tu tak apalah, letak dekat tepi. Tapi dia nak tengok nombor-nombor ni, bukan kaedah gundalan tu. Okey, okey, settle. So dah ada dah frekuensi. Dalam SPM dia dah bagi, cuma awak isi je ruangan-ruangannya. Okey, lower limit. Macam mana pula kita nak cari lower limit? Awak tengok kelas interval. Contoh kelas interval 145, 149. Okey. So lower limit adalah nilai terkecil bagi kelas itu. Macam contoh 145 adalah lower limit bagi kelas ni, 145. Setiap kelas ada lower limit, ada upper limit, ada midpoint, ada lower boundary, ada upper boundary. Setiap kelas ada. Okey. Kalau 145 mewakili lower limit, 149 adalah mewakili upper limit. Macam tu. Okey, bezakan limit dengan boundary. Okey, manakala midpoint mudah sahaja awak tambahkan kedua-dua nombor yang berada dalam kelas itu. Contoh, macam mana dapat 147 ni adalah 145 tambah 149. Okey, dua-dua nombor yang ada dalam kelas interval ni lah. Okey, bahagi 2. Itu midpoint. Okey, itu midpoint. Dapatlah 147. Okey, selesai yang itu. Kemudian yang berikutnya adalah lower boundary, upper boundary. Okey, lower boundary, upper boundary. Okey, kita tengok kelas yang ini dulu. 160, 164. Macam mana kita nak cari lower boundary? Okey, bagi kelas ini mudah sahaja. Lower limit kelas ini, okey, tambah upper limit kelas sebelumnya dan bahagi 2.
Okay, so 159 tambah 160 bahagi 2. So akan dapat 159.5. Macam tu. Apa boundary pula macam mana? Okey, upper limit kelas tersebut which is 164 tambah lower limit kelas selepasnya bahagi 2. Okey, iaitu 164 tambah 165 bahagi 2. So akan dapat 164.5 upper boundary untuk kelas 160, 164. Okey. Nama pun boundary. Nama pun boundary. Okey, sempadan. Bila sempadan kan dipunyai oleh lebih daripada dua kawasan, satu kawasan lah. Kan, boundary dipunyai. So, kalau 164, boleh ya? Okey, itu. Dah settle. Lower limit, upper limit, midpoint, lower boundary, upper boundary. Okey. Yang seterusnya adalah for a group data in uniform class intervals, the size of class interval can be calculated using two methods. Tadi saya sebut, saya dah berhenti separuh jalan tadi tu. Kita nak cari size class. Size class, kalau ikut buku teks ada dua kaedah lah. Okey. Kaedah pertama adalah mencari perbezaan di antara upper limit. Upper limit. Okey. Contoh, ni dah kan. Upper limit atau lower limit mana-mana lah. Okey, contoh nak cari size kelas je pun. So, contoh 159 dengan 164. Cari beza dua ni. 164 tolak 159 akan dapat 5. Ataupun guna lower limit pun boleh. Mana-mana lah. 160 dengan 165. Contoh, dua kelas yang berturutan. Jangan yang jauh. Jadi 165 tolak 160 pun dapat 5. Macam tu. Paling mudah nak cari size kelas adalah kira. Contoh, guna manual. Contoh 170, 174. Guna dengan jari. 170, 171, 172, 173, 174. So ada 5 jari. Jadi kelas dia, size kelas dia adalah 5. Okey. Betul. Harap fahamlah macam mana nak dapatkan size kelas. Okey. Okey, yang berikutnya adalah cumulative frequency. Okay, cumulative frequency of a data can also be obtained from a frequency table. The cumulative frequency of a class interval is the sum of the frequency of the class and the total frequency of the classes before it. Panjang ayatnya tu. Tak apa, kita tengok contoh lebih mudah faham. Okay, contoh. Construct a cumulative frequency table from the frequency table below. Okay, so kat situ ada age, ada frekuensi. So kalau nak tu kita tambah satu lagi kolom cumulative frequency. Okay, kita tambah satu lagi. So kalau sini 4, kita jadikan 4. Okay, yang kedua ni dia bertambah lah. 4 tambah 5, jadi 9. 9 tambah 8, jadi 17. 17 tambah 7, jadi 24. 24 tambah 3 adalah 27. Macam tu. Ini kita panggil kumulatif frekuensi. Tetapi harus diingat, bila berkenaan dengan kumulatif frekuensi, kena bermula dengan kosong. Kena bermula dengan kosong. So apa perlu buat? Awak kena tambahkan satu lagi jadual kat tepi ni. Tambah lagi satu kelas. Kalau kelas yang awal ni 10-19, kita tengok pattern. So tambah lagi satu kelas sebelum, dia akan jadi 09. Tambah satu lagi. Sebelum age dengan 10-19 ni ada satu lagi. Iaitu kelas 09. Frekuensi dia berapa cikgu? Frekuensi dia kosong. Frekuensi dia kosong. Tadi kumulatif frekuensi cikgu, mula dengan kosong lah. Kemudian tambah 4 akan dapat 4. Okey, bila berkenaan dengan kumulatif frekuensi, mesti bermula dengan kosong. So sekiranya tiada kelas sebelum tu yang bermula dengan kosong, so kena tambah.
Tapi jangan risau, setakat ini dalam exam dia dah bagi siap-siap pada awak. Awak hanya ganti masukkan nilai-nilai sahaja ke dalam ruangan-ruangan kosong. Okey, topik ini senang. Okey, insyaAllah topik ini senang. Cuma ramai yang hilang markah di bahagian graf. Topik ini senang. Tapi ramai hilang markah di bahagian graf sebab cuai. Ada benda yang hilang. Okey, kita teruskan. Macam itulah. Okey, dia tak mula dengan kosong. Apalah. Okey. Okey, yang pertama kita akan belajar berkenaan macam mana nak lukis histogram. Okey, kat situ ada link apa beza di antara bar graf dan juga histogram. Awak boleh baca dekat situnya. Kita tak pentingkan perbezaan itu. Cuma saya nak tekankan yang ketara. Okey, kalau bar graf dengan histogram, bar graf dia akan diasingkan. Setiap satu graf bar tu terasing. Manakala histogram semua mesti rapat-rapat. Kalau ada satu graf yang terasing, tak rapat, kita katakan itu bukan histogram. Kecuali kalau tiba-tiba jauh tu data yang diterima kosong. Tak apalah. Okay? Data yang diterima kosong, tak apalah. Takkan pula tiba-tiba bila kosong ada graf lah kat tengah-tengah tu kan. Tak apalah. Okay? So bezakan antara bar graf dengan juga histogram. Histogram semua bar dia mesti rapat. Okay? Tak boleh asing. Kita how to construct histogram. So find the lower boundary and upper boundary of each class interval. Okay, dalam exam mudah je. Dia bagi pada awak data yang dalam jadual. Dan awak kena kumpulkan dalam jadual. Jadi awak guna pakai sahaja yang itu. Mudah. Okey, mudah. Ini formality sahaja. Find the lower boundary and upper boundary of each class interval. Choose and add appropriate scale on the vertical axis pun sama. Dia akan diberi masa exam. Awak tak perlulah fikirkan skala 2 cm kepada berapa unit. Okay, kebiasaannya semua dibagi. Awak ikut sahaja arahannya. Okey. Dan last sekali draw bus. Okay, kita tengok contoh 3. The frequency table below shows the speed of cars in km per hour recorded by a speed track camera along a highway in a certain duration. Represent the data with a histogram and frequency polygon by using a scale of 2 cm to 10 km per hour on the horizontal axis and 2 cm to 10 cars on the vertical axis. Dia dah bagi semua untuk awak. Yang macam ni dia dah bagi jadual. Awak hanya perlu selesaikan. Okey. So data mentah yang dibagi masa itu awak kena sediakan apa? Okey. Okey, jadual macam ni pun dia bagi masa exam, jangan risau. Awak masuk nilai sahaja. Dia tinggalkan kosong ruangan midpoint, dia tinggalkan kosong lower boundary, upper boundary, itu sahaja. Okey, dia tinggalkan kosong, awak isi sahaja. Ikut kefahaman masing-masing, jangan tersasar. Okey, kemudian daripada data yang dah ada tu, kita nak mula melukis histogram. Okey, kita nak mula melukis histogram. Okey, graf pun diberi. Okey, so perkara pertama untuk melukis histogram apabila dah ada graf ini adalah garisan paksi X, paksi Y. Pastikan tinggalkan satu ruangan kosong di kiri dan di bawah. Buat macam tu siap-siap. Okey, kebiasaan graf yang awak akan lukis cukup, muat. Jangan pula angkat tangan, cikgu saya punya graf tak muat, minta pula graf lain. Okey, biasanya muat. Okey, kemudian dah ada paksi X, paksi Y. Okey, labelkan dahulu paksi Y dengan nilai-nilai yang diberi. Okey, kalikan sini vertical axis adalah 2 cm kepada 10 kereta. Tapi kalau kita tengokkan kepada number of cars itu, maksimum carsnya adalah 30. Ini. Ini 30. Graf kita besar. Kalau ikut pada scale yang dia bagi, 2 cm kepada 10 bermaksud 10, 20, 30.
Ni tak logik. Sebab apa saya kata tak logik? Bila kita bina graf, awak pun dah belajar di menengah rendah, mesti mengisi sekurang-kurangnya 3 suku daripada kertas graf. Okey, 3 suku untuk kertas graf. Jadi untuk yang ini saya modify. Tapi dalam exam awak ikut arahan. Okey, ikut arahan, jangan modify. Ikut arahan. Kalau 2 cm kepada tu, sebab dalam exam tu dia dah kira dah betul-betul. Cuma yang ini bila saya tunjuk pada awak, skill yang dia bagi tu dengan kita nak melukis pada kertas graf adalah tidak logik. Sebab dia tak mencapai piawai. Okey, jadi saya ubah suai 2 cm kepada 5 unit. Okey, jadi kita nampak di situ dia dah melebihi separuh paling kurang. Melebihi separuh. Okey, ada di kalangan murid, graf cantik tapi dapat kosong. Kenapa? Salah satunya adalah dia tak buat tanda ini. Ini adalah tanda rujukan sebenarnya, reference point. Di mana nilai 35 itu dibaca. Okey, betul. Kalau tanpa benda ni awak tak buat 35 tapi awak tak buat tanda sengkang ni. Jadi nombor 35 tu kita nak letak dekat bacaan nombor berapa? Dekat garis mana? Garis atas ni ke, garis bawah ni ke, mana? Itu sebab tanda sengkang tu penting untuk menunjukkan nombor 35 tu berada di tanda itu. Okey, memang ramai ada kalangan murid lupa nak buat tanda sengkang tu. Bila lupa, graf cantik tapi dapat ini. So bila graf kosong, soalan berikutnya selepas lukis graf tidak diambil kira. Okey, tidak diambil kira. So hati-hati. Sebab ni soalan senang. Soalan senang untuk dapat markah. Dan soalan senang juga untuk hilang markah sekiranya cuai. Okey, dah settle yang bahagian Pak CY. Pak CY jangan label lagi. Pak CY jangan label lagi. Okey, kita lukis dahulu. Kita lukis dahulu ikut kita lukis bar tu. Contoh yang pertama tu adalah 5 bagi 70, 75. Dalam jadual kita ni 5 yang pertama ni kan. Lukis dulu. Lukis dulu. Jangan dikisahkan sangat nilai untuk diisi pada paksi X tu. Kita fokus kepada paksi Y sahaja, kemudian lukis. Okey. Kemudian, tu dah settle lukis. Alhamdulillah. Bila dah settle lukis macam tu, sebelum saya terlupa, biasakan diri bila nak lukis histogram, tinggalkan satu petak sebelum mula melukis. Tinggalkan. Kecuali bila awak melukis tu tak cukup kertas graf. Okey, tak cukup kertas graf. Jadi awak boleh mulakan di sini. Boleh mulakan di sini. Tak ada masalah. Tapi untuk permulaan ni kebiasaannya soalan yang diberi itu cukup. Okey, jadi tinggalkan satu petak kosong ini. Jarakkan ni baru mula melukis bar. Okey. Kemudian barulah kita fokus kepada nak tulis nilai-nilai pada paksi X. Okey, baru kita fikirkannya itu. Okey. Ada dua kaedah nak tulis dua nilai nak ditulis pada paksi X. Sama ada kita boleh guna pakai midpoint atau kita boleh guna pakai upper lower boundary. Mana-mana satu. Okey, awak boleh guna pakai, tak ada masalah. Macam contoh yang pertama ni, saya labelkan setiap satu tu dengan midpoint. Kalau awak perasan di sini, kita mula dengan 74.5 kan. Kemudian saya tambah satu di sini ikut kesesuaian sebab ada ruangan kosong di kiri itu. Saya letakkan 64.5 dan yang akhir ni pun tak ada, saya tambahkan sahaja. Okey, 134.5. Tu midpoint sekiranya awak nak guna midpoint. Tapi kalau awak nak labelkan dengan boundary pun boleh. Tapi kena betul lah cara label. Kalau nama dia midpoint, setiap label tu mesti berada di tengah-tengah setiap bar itu. Okey. Kalau nak guna lower boundary, pastikan di kiri kanan. Macam tu. Okey.
Ini untuk bar yang pertama ni. Okey, ini adalah lower boundary dia, ini adalah upper boundary dia. Untuk bar yang kedua ni pula, ini adalah lower boundary dia, ini adalah upper boundary dia. Dia bertukar nama lah ikut bar masing-masing. Ikut bar masing-masing. Mana-mana satu awak boleh guna pakai untuk labelkan x-axis. Okey. Masa menengah rendah awak belajar kena namakan graf itu. Okey. Untuk peringkat ini tak perlu. Memadai macam ini sahaja. Okey, memadai macam ini sahaja. Tak ada masalah. Okey, yang seterusnya adalah frekuensi poligon. Okey, frekuensi poligon boleh dibina daripada histogram atau dia berdiri sendiri. Dalam exam, kebiasaannya awak kena lukis berdiri sendiri. Okey. Tapi mungkin ditanya juga frekuensi poligon dibina daripada histogram. Okey, macam mana? Apabila frekuensi poligon nak dibina pada histogram, okey. So kita guna pakai midpoint pada x-axis. Kan saya kata tadi untuk histogram kita boleh guna dua, sama ada midpoint yang ini ataupun boundary. Mana-mana satulah upper lower boundary. Tetapi untuk melukis frekuensi poligon pada histogram, x-axis perlu dilabel dengan midpoint. Okey. X-axis perlu dilabel dengan midpoint seperti mana yang awak nampak ni lah. Okey, kemudian langkah seterusnya, setiap ketinggian bar-bar tersebut awak tandakan yang di tengahnya. Tengah, tanda tengah. Setiap ketinggian itu awak tanda, sama ada awak tanda bulat atau awak tanda pangkah kecil. Macam tu. Bolehlah mana-mana. Okey, tanda. Tengah ya. Okey. Kemudian kalau awak perasan di situ ada kiri dan kanan ruangan kosong. Okey. Untuk frekuensi poligon mesti bermula dengan kosong, berakhir dengan nilai kosong juga. Itu sebab tujuannya, salah satu tujuannya kita tinggalkan satu ruangan kosong sebelum kita melukis histogram adalah untuk persediaan inilah. Okey, jadi mana kita nak tanda titik tengahnya? Tanda je lah sebab nilai dia kosong. Tanda dekat sini kosong. Dan selepasnya pun kena ada satu lagi kelas yang nilai pun kosong. Macam tu. Untuk frekuensi poligon ni mesti bermula nilai kosong, berakhir pun nilai kosong juga. Okey, bila dah tanda macam tu, sambungkan setiap titik tu guna pembaris, tak nak freehand. Okey, tak nak freehand, guna pembaris. Samalah juga lukis histogram ni. Guna pembaris bukannya freehand. Kita bukan nak melakar, kita nak melukis. Jadi sambungkan. Macam tu. Okey. Jadi selesailah frekuensi poligon berpandukan kepada histogram. Okey. Kemudian ini pula adalah nak melukis frekuensi poligon yang berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri kita tak guna pakai histogram. Okey. Tapi yang ini saya akan ajar awak pada hari Rabu ini. Okey, pada hari Rabu ini. Tak boleh banyak-banyak dalam satu hari ni kan. Sebab ada latihan yang awak kena buat. Okey, ada soalan tak nak tanya? Kita dah ada 31 orang. Alhamdulillah, maksudnya awak ada 30 lah dalam ni. Hanya 5 orang sahaja tak ada. Okey, tak apa. Sebelum saya tutup, saya ambil dulu kehadiran untuk 35 orang ini. Ya, 35 orang, 31 orang ini. Keadaan lihat tiba-tiba. Harap-harap masuklah kehadiran di dalam ni. Okey, so ada soalan tak nak tanya?
Tak ada ya? Okey, tak apa. Nanti saya share recording ini bagi mana yang tak ada. Boleh buat ulang kaji. Kita sambung semula topik ini pada hari Rabu ni, insya-Allah. So, nanti saya share latihan untuk topik ini lah, macam biasa. Okay, so jumpa lagi hari Rabu ni, insya-Allah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.